Yang terakhir muka surat 415 ya. Paragraf yang ketiga. Okey. Kita ulang sikit saja paragraf yang kedua, ya. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad. Ini jarang kita dengar. Seperti mana kita selalu tahu nama Datuk Nabi kan? Datuk Nabi kita tahu nama dia. Tapi nenek Nabi kita tak pernah dengar. Ya, itu tak masuk dalam silibus Kementerian Pendidikan Malaysia kita, ya. Jadi dalam kelas kita bagi tahu nama nenek Nabi, yakni isteri kepada Abu Talib, isteri kepada Abdul Muttalib ialah Fatimah binti Amru. Fatimah binti Amru, ya. Kemudian kita tahu salah seorang daripada anak Abdul Muttalib, ya, daripada isteri Fatimah binti Amru ni ialah Abu Talib, ya. Abu Talib, kemudian kita dah sebut Abdullah, ya. Kemudian Umaymah dan beberapa orang lain. Tapi ni yang paling popular tiga ni lah. Abu Talib, Abdullah dan juga Umaymah, ya. Abu Talib kita kenal. Beliaulah yang dianggap sebagai pengganti kepada Abdul Muttalib. Sebab itu ketika Abdul Muttalib meninggal, usia Nabi sekitar 8 tahun. Ya. Sebab kita tahu Nabi kehilangan semua orang yang Nabi sayang semasa hayat beliau, ya. Kalau anak Nabi melainkan Fatimah saja, yang lain semua meninggal. Ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya. Kemudian anak lelaki Nabi siapa dia? Al-Qasim, ya. Abdullah At-Tahir dan juga anak kepada Maryah, ya, Ibrahim. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Yang bersama-sama Nabi sehingga akhir hayat Nabi hanya Fatimah saja. Itu pun Fatimah, kata Syekh Mubarak Furi, 6 bulan selepas daripada baginda wafat, Fatimah menyusul, ya. Kemudian apa lagi? Isteri Nabi kita tahu Khadijah meninggal ketika Nabi masih hidup, ya. Kemudian adalah beberapa orang lain, termasuklah antaranya ialah Zainab binti Khuzaimah, ya. Beliau juga meninggal semasa hayat baginda. Yang lain-lain, ya, Aisyah masih adalah, ya, Aisyah, Ummu Salamah, ya, Ummu Habibah dan sebagainya itu masih adalah. Dan Aisyah Allah panjangkan usianya kerana apa? Kerana beliau adalah lubuk ilmu, ya. Sebab kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang turun dan juga hadis-hadis Nabi yang disebut oleh Nabi, kebanyakannya itu muncul ataupun apa kita panggil, ya, dinuzulkan. Kalau ayat dinuzulkan ketika mana Aisyah bersama dengan Rasulullah, ya, ketika Aisyah bersama Rasulullah, dan cerita-cerita yang berkait dengan rumah tangga Rasulullah, ya. Ibadah Nabi dalam rumah, ya, ketika solat tahajud, zikir lah, apa semua sebagainya, itu dirakamkan oleh Aisyah, ya. Sebab Aisyah yang antara isteri paling lama duduk dengan Nabi, ya, selepas daripada hijrah. Kalau sebelum daripada hijrah Khadijah, tapi Khadijah tak sempat nak sampaikan cerita-cerita tu kepada orang lain sebab dia meninggal, ya, sebelum daripada hijrah. Jadi oleh kerana itu, maka kalau ada orang nak tanya cerita Khadijah, mereka terpaksa bertanya kepada Zainab, kepada Ruqayyah, ya, kepada anak-anak Nabi, ya. Tapi sayangnya semuanya meninggal awal. Termasuk Ruqayyah, kan, dalam perang Badar kita kata, ya, walaupun dia tak pergi tapi dia sakit tenat. Sehingga menyebabkan timbul fitnah kepada kepada Osman, ya. Sebab dalam perang Badar Osman tak pergi. Osman bin Affan, salah seorang daripada 4 khalifah, perang Badar tak pergi. Ya, kalaulah kita panggil, ya, orang Syiah jadikan ni sebagai hujah, kita pun kelang kabut nak jawab, ya. Khalifah yang keempat, menantu Nabi, perang Badar tak pergi. Itu satu hal dah, ya. Nombor 2, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, ya, Osman lari daripada medan perang. Itu lagi tambah kita punya kacau, ya. Dia, tapi bukan yang lari tu bukan dia seorang aja, ramai yang lari. Sebab apa? Sebab mereka dapat berita Rasulullah telah dibunuh, ya. Rasulullah telah wafat. Sebab memang logik pada akal, sebab Nabi termasuk dalam lubang yang dibuat, jerat tu dibuat oleh orang kafir Quraisy. Bila Nabi terjatuh dalam tu, Nabi pingsan. Sebab tu orang sangka Nabi wafat, ya. Salah seorang yang lari daripada medan perang ialah Osman, ya. Itu memang semua penulis sirah akan sebut, ya. Cuma sama dia nak highlight tu tidak saja. Dah 2 dah, ya. Kemudian tahun 6 Hijrah, ketika Nabi dan para sahabat nak buat umrah yang dipanggil sebagai peristiwa Suluh Al-Hudaybiyah tu, ya, Osman juga tidak ada semasa bai'ah tu, dia tak ada. Pasal apa dia tak ada? Dia dilantik oleh Nabi untuk mewakili Rasulullah berbincang dengan orang Quraisy. Dengar pula cerita dia dibunuh, kan. Jadi semasa bai'ah di bawah pokok tu, seperti mana surah Suratul Fatah ke, ya, cerita tentang bagaimana Osman tak ada. Nabi kita panggil mengisyaratkan, ya, dengan tangan baginda, ya,
letak ya. Sebagai ganti kepada Osman. Jadi peristiwa-peristiwa ni ya, kalau orang Syiah sebut memang kelang kabut kita nak jawab ya. Jangan kata apa ni, kita yang baru nak start ya, ustaz-ustaz pun ya belum tentu boleh jawab dengan baik ya. Jadi benda-benda ni lah kita kata boleh menimbulkan apa ni, fitnah nanti ya. Okey, jadi Fatimah binti Asad ini isteri kepada Abu Talib ya, Abu Talib. Pasal apa dia dipanggil Abu Talib? Kerana anak sulung dia Talib. Jadi dia digelar Abu Talib, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil kunyah, dia panggil kunyah ya. Kunyah. Kunyah tu dinisbahkan seorang anak kepada bapa atau emaknya dengan tadilah ya. Ummu kita kata, macam contoh apa, Ramlah ya binti Abu Sufyan ya. Jadi Ramlah dia kahwin dengan Ubaidillah ya. Kemudian dapat anak namanya Habibah, maka orang panggil dia Ummu Habibah ya. Jadi ibu kepada Habibah ya. Jadi itu kunyah dipanggil. Macam Ummu Salamah, anak sulung lelaki dia Salamah. Salamah lelaki ya, bukan perempuan. Maka suaminya Abu Salamah. Dia Ummu Salamah ya. Nama sebenarnya Hindun ya. Jadi Hindun ni ramai. Hindun antara nama yang popular ya. Sebab isteri Abu Sufyan pun Hindun juga. Ya, isteri Abu Sufyan pun Hindun juga. Jadi balik pada cerita tadi, orang Arab memang begitu ya. Ummu, apa kita panggil, Ummu Habibah, Ummu Salamah ya. Saya sebut Salamah adalah lelaki ya. Kalau perempuan Salma ya. Salma tu perempuan ya. Kita dah tulis dulu. Salma perempuan ya. Ya. Apa Cikgu Halimah sebut Salma Hayek ya. Salma Hayek tu Hollywood punya ya. Itu kalau tengok cerita apa. Tapi ialah rakam-rakam jugaklah kan, nak buat macam mana ya. Siapa tadi? Ya, Salamah ya. Salamah kan? Salamah. Salamah ni lelaki ya. Ni lelaki. Salamah walaupun ada tak marbutah ya. Kemudian kita ada Salma ya. Salma macam tu ya, Salma. Dia ni di ujung ni alif tapi dalam bentuk ya ya. Salma ya. Okey, Salma. Salma ni perempuan ya. Tapi kalau Salamah itu lelaki ya. Salamah. Ya, Salamah. Salamah itu adalah lelaki. Jadi Ummu Salamah ya, sebab anaknya Salamah maka dia dikunyahkan, digelar Ummu Salamah. Suaminya Abu Salamah ya, yang nanti menjadi salah seorang isteri Rasulullah ya. Sebab itu Salma memang perempuan. Itu yang disebut tadi ya, Salma Hayek ya. Jadi itu cerita filem Hollywood lah, Desperado ya. Dia berlakon dengan Antonio Banderas ya. Filem-filem jangan bohong Ustaz Nazarudin lah ya. Filem Melayu ke filem apa ke. Okey ya, sebab muda-muda dulu suka tengok filem yalah. Tapi dia boleh membantulah ya. Jadi kita ingat, kalau kita lupa Salma ni lelaki ke perempuan. Kalau kita ingat yang tu, kita tahulah Salma tu perempuan. Lelaki Salamah ya. Bukti dia Abu Salamah dan Ummu Salamah. Itu bukti yang sangat mudah ya untuk kita faham ya. Habibah ni dalam apa ni, masyarakat Melayu kita tahu tak ada orang lelaki nama Habibah. Kalau lelaki Habib. Habib tu lelaki. Balik kepada Abu Talib. Ya, silakan. Yang mana? Anak Abi Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib. Sebab itu di sini kita hari tu dah sebut ya. Mungkin ada typing error ya. Sebab di atas tu ada sekali lagi Abdul Manaf. Cuba tengok. Ali bin Abi Talib bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sekali lagi. Jadi kalau saya anggap yang pertama Abdi Manaf tu silap lah. Pasal Abu Talib memang anak pada Abdul Muttalib. Ini tak ada khilaf ya. Dan Abdul Muttalib bin Hashim tu betul. Hashim tu yang anak kepada Abdi Manaf tu betul ya. Kemudian bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab dan sebagainya lah ya. Kemudian bila dah tanya tu kita sebutlah Abu Turab. Abu Turab adalah salah satu gelaran kepada Sayyidina Ali ya. Abu Turab. Abu Turab. Turab tu tanah ya. Tapi tanah yang berdebu ya. Tanah yang berdebu itu dipanggil turab tu. Tanah yang berdebu. Sebab kalau tanah liat tu lain pula, dia panggil tin. Ya, tin dengan ta ya. Ta. Sebab kalau tin tu buah tin. Wa tini wa zaitun. Ini dengan ta ya. Tin ya. Tin. Putih ya.
Jadi to ya nun tin tu adalah tanah liat ataupun tanah yang sudah bercampur dengan air. Itulah asal kejadian manusia. Ya. Jadi manusia kan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tin, ya. Tapi tak dipanggil sebagai apa ni? Turab tu ada istilah lain, ya. Tapi turab tanah jugalah. Kemudian keponakan ni bahasa Indonesia, keponakan ni mana anak saudara lah, sekaligus menantu Rasulullah. Ya, Ali ni memang banyak kelebihan dia. Ya. Oh ya, keponakan ni macam anak saudara, ya. Sedangkan dari segi apa kita panggil hubungan sebenarnya adalah dia cousin, ya, cousin. Saya tak pasti berasa apa dia letak keponakan, ya. Jadi cousin sebab Ali adalah anak pada Abu Talib. Ya. Dan Abu Talib itu abang kepada Abdullah kan, bapa Nabi. Jadi oleh kerana kedua-dua mereka ni anak kepada adik-beradik, maka mereka adalah sepupu, ya. Sepupu. Sekaligus menantu Rasulullah. Jadi isu ni sebenarnya menjawab soalan mengapa ketika Nabi hijrah, mengapa Ali yang disuruh tidur di tempat tidur Rasulullah kan? Pasal apa bukan Abu Bakar? Orang Syiah akan guna isu tengok, ya. Nabi bila nak suruh orang tidur tempat dia pun tengok, Nabi pilih Ali, Nabi tak pilih Abu Bakar. Ya, Nabi tak pilih Umar. Kita pun susah nak jawab macam tu, ya. Pasal apa? Pasal apa Ali yang dipilih? Kalau Cikgu Halimah pasal apa? Pasal dia muda. Jadi oleh kerana dia muda, bagi dia tidurlah, ya. Macam mana? Jadi itu dah dekatlah jawapannya, kerana Ali memang duduk serumah dengan Rasulullah. Ali telah diambil sebagai anak angkat Rasulullah, ya, sebelum usianya 10 tahun. Pasal apa saya sebut 10 tahun? Sebab masa Ali umur 10 tahun baru Nabi dapat wahyu. Sebab Ali dengan ya, Ali dengan Rasulullah kan beza 30 tahun. Kalau saya boleh bagi cara mudah untuk mengingatlah, ya. Sebab sejarah ni dia bagi timeline dia, ya. Kita buat je begitu, ya. Jadi kalau kita boleh, kita kata ni apa, Rasulullah, ya. Okey, Rasulullah, ya. Kemudian atas pada Rasulullah ialah Sayyidina Hamzah, ya. Nanti kita boleh nampak gambaran berapa beza umur mereka. Atas lagi ialah Al-Abbas, ya. Al-Abbas. Okey, Al-Abbas, Hamzah, Rasulullah. Bawah Rasulullah ialah Abu Bakar. Ya. Abu Bakar. Ya. Bawah kepada Abu Bakar ialah Osman, ya. Osman. Ya. Osman ni Osman bin Affan, ya. Khalifah. Kemudian bawah pada Osman bin Affan ialah Umar, ya. Umar. Okey. Macam mana? Pasal jauh sangat umur dia ni. Ya. Sebab antara Osman dengan Umar beza umurnya ialah 6 tahun. Jauh sangat. Ya. Okey. Jadi saya biasanya gunakan sistem kelas saja, ya. Masa Rasulullah tahun 6, darjah 6, standard 6, masa tu Abu Bakar tahun 4. Osman tadika Islam. Ya, tadika Islam. Ini nak bagi ingat sebab tidak nanti susah nak hafal, ya. Sebab sejarah ni melibatkan nombor, ya, melibatkan nama, melibatkan tempat, dan itulah benda yang kita tak bersuka, kan. Okey. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar beza ialah 2 tahun. Ya. Sebab tu masa Nabi darjah 6, Abu Bakar darjah 4. Senang kita ingat macam tu. Rasulullah dengan Osman 6 tahun. Ya. Jadi ketika Rasulullah darjah 6, Abu Bakar darjah 4, Osman tadika, Umar baru lahir. Sangat muda, ya. Ali itu duduk bawah lagi. Pasal Ali dengan Rasulullah, ya, bezanya ialah 30 tahun. 30 tahun. Sebab tu saya sebut tadi ketika Ali berusia 10 tahun, masa itulah Nabi dapat wahyu sebab Nabi umur 40. Okey, Hamzah dia form 2. Ya, form 2. Al-Abbas form 3. Ya. Sebab Rasulullah dengan Abbas beza 3 tahun. Rasulullah dengan Hamzah beza 2 tahun. Ya, itu lebih kurang kita kata mudah kita nak ingat tu macam tu je lah, ya. Boleh, ya?
Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib adik-beradik dengan Ali lah. Pasangan Abu Talib. Ya, cuma usia tu, ya, kemudian lah. Tapi yang penting ni yang paling dekat dengan Nabi kita hafal dulu. Al-Abbas dengan Hamzah. Itulah dua pak saudara Nabi yang rapat dengan Rasulullah setelah Abu Talib meninggal. Bila Abu Talib meninggal, Abu Talib tak suruh Abu Lahab jaga Nabi dah. Ya. Sebab apa? Sebab yang dekat dengan Rasulullah ialah Abbas dan Hamzah. Ya, Abbas dan juga Hamzah. Sebab yang pertama Hamzah sudah memeluk Islam. Ya. Abbas walaupun dia belum peluk Islam tetapi dia memang menganggap Rasulullah ni tanggungjawab dia. Ya. Sebab tu kalau kita baca cerita Bai'atul Aqabah, Nabi dan para sahabat, ya, buat janji setia masa Aqabah kan, musim haji. Yang menemankan Rasulullah ialah Al-Abbas, ya. Al-Abbas yang menemankan Rasulullah. Okey, cerita lain, Rasulullah dengan Abu Bakar. Maknanya dua-dua bapa mertua Nabi, Abu Bakar dan Osman, Abu Bakar dan Umar, dua-dua lebih muda daripada Rasulullah. Ya, cuba kita bayang, anak Umar tu Hafsah kan? Anak Umar ialah Hafsah, ya. Anak Umar Hafsah. Itu isteri Nabi. Maknanya Umar adalah pak mertua Nabi. Abu Bakar Aisyah lah, ya. Abu Bakar Aisyah. Ya. Jadi tak salah lah, ya, kalau kita cari pak mertua lebih muda daripada kita, tak salah. Ya. Macam mana? Okey, ada soalan tentang ni. Jadi bila kita tahu timeline ni, kita dah boleh agak umur para sahabat. Kita dah boleh agak. Ya. Jadi soalan-soalan macam, okey, kalau orang tanya kita, pasal apa Abu Bakar lebih rapat dengan Nabi sedangkan Umar tak berapa rapat? Yang pertama sebab faktor umur. Cuba kita bayang, ya, Nabi darjah 6, Abu Bakar darjah 4, dia rapat. Ya. Sedangkan Umar baru lahir, ya. Kemudian satu lagi ialah kerana apa? Kerana Umar pula hanya 6 tahun selepas Nabi dapat wahyu baru dia masuk Islam. Lambat masuk Islam. Tapi dia masuk Islam satu family juga. Ya, dia masuk Islam, dia dan isteri dia dan juga anak-anak dia lah. Jadi 6 tahun lepas Nabi dapat wahyu di Mekah tu baru dia masuk Islam, tu lambat. Abu Bakar lain. Abu Bakar dia, ya, Abu Bakar ni kalau ibarat orang jual ubat, Abu Bakar ni dia tak nak tanya testimonial. Ya. Kalau orang lain mungkin tanya, ya. Abu Bakar orang yang tak perlu testimonial. Nabi kata, ya, kalau orang jual air, dia kata air ni siapa yang ini air Rasulullah. Kalau Rasulullah saya percaya. Tak payah tanya testimonial. Itulah Abu Bakar. Ya, itulah Abu Bakar. Abu Bakar ni apa saja yang Nabi cakap, dia akan membenarkan. Sebab tu dia as-siddiq. Ya. Dia tak perlu testimonial. Tapi orang lain, nanti dulu, ya. Sebab mereka nak tengok dulu kat macam Khalid bin Walid kan. Dia tengok dulu macam mana Rasulullah ni, ya. Dan akhirnya dia rasa bersalah kalau tak masuk Islam. Ya, itu yang Khalid sebelum daripada pembukaan kota Mekah, sebelum 8 Hijrah, dia datang ke Madinah. Sebab tu dia termasuk muhajirin. Pasal muhajirin mesti orang yang berhijrah ke Madinah sebelum Fatu Makkah. Kalau lepas Fatu Makkah tak dapat. Macam Abu Sufyan tak dapat title muhajirin. Apa ni, Khalid dapat. Amr bin Al-As dapat, ya. Dia datang dia minta ampun. Dia kata, ya Rasulullah, ya, minta supaya Allah ampunkan aku. Itu yang Nabi doakan dia. Ya. Allahumma ighfir li Khalid, ya. Allahumma ighfir li Khalid. Nabi doakan dia. Dan Nabi kata innal Islam yajubu ma qablahu. Sesungguhnya Islam dia menghapuskan dosa apa yang dia buat sebelum ini. Sebab Khalid dah banyak bunuh para sahabat. Dalam perang Uhud 70 sahabat mati, ya. Jadi maknanya dia punya dosa, dia rasa dosa dia tu banyak. Maka bila dia datang jumpa Nabi, dia minta supaya Nabi doa pada Allah ampunkan dosa dia. Itu cerita Khalid. Maknanya dia kena tengok dulu, ya. Tapi Abu Bakar ni, itu yang hebat Abu Bakar ni, ya. Kerana dia percaya apa saja produk yang dijual oleh Nabi, semua dia percaya. No question asked, ya. Daripada pakaian sampailah ke serbuk pencuci, ya. Sampaikanlah apa saja sebut jelah, ya. Semua dia itulah Abu Bakar. Ya. Atas lagi pada Abu Bakar, Khadijah lah. Khadijah lah, ya. Sebab tu Khadijah nombor 1, ya. Okey. Ibu Fatimah binti Asad, ya, bin Hashim, maknanya keluarga ni keluarga Bani Hashim juga. Sebab orang Arab, ya, mereka kahwin sesama kabilah. Sebab tu dia banyak yang kahwin sepupu, ya. Kahwin sepupu, kahwin dua pupu. Kerana orang Arab dia sangat asabiah. Dia panggil istilahnya asabiah. Apa makna asabiah? Asabiah maknanya fanatik perkauman. Ya.
Sebab itu mereka terkenal dengan perkataan unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata mereka, tolonglah kaum kamu sama ada mereka zalim ataupun kena zalim, kita kena tolong. Ya. Sebab tu mereka, kalau orang Quraisy kena, sebab tu Al-Abbas walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia rasa tanggungjawab jaga Nabi, keselamatan Nabi. Sebab tu Abbas kata kan, kita baca dulu dalam peristiwa Bai'ah Aqabah. Abbas kata, orang Madinah, betul ke kamu boleh jaga Muhammad ni? Kalau kamu janji kamu boleh jaga macam kamu jaga nyawa kamu sendiri, baru aku lepaskan. Kalau tidak, tak payah, biar kamilah jaga dia. Itu Abbas. Sebenarnya dia belum masuk Islam waktu tu. Okey, dia masuk Islam nanti lepas pada peristiwa Perang Badar. Kan dia kena tangkap dalam Perang Badar, Abbas ni. Jadi itulah, Abbas dengan Rasulullah beza 3 tahun. Sebab tu Rasulullah rapat dengan Abbas. Dengan Hamzah, lagi Nabi rapat. Sebab tu walaupun title Hamzah ni pak saudara, tetapi dari segi umur yang dekat tu mereka ni macam kawan rapat. Dia saudara sesusu. Tapi daripada ibu yang mana? Ibu, sama ada ibu tu Suwaibah Al-Aslamiyah ke, sama ada Halimah As-Sa'diyah ke, ataupun yang mana satu. Sebab ibu susu Nabi lebih daripada 3 orang. Dan sudah tentu yang menyusukan Nabi buat pertama kali adalah mak dia lah. Mak dia Aminah. Kemudian baru Suwaibah sebelum Halimah. Halimah tu kemudian dah. Dan juga seorang lagi ialah Barakah ataupun kita panggil dia siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Yang merupakan kakak angkat Nabi, yang jaga Nabi sejak daripada sebelum Nabi lahir lagi. Dia jaga Nabi ketika Nabi dalam kandungan. Pasal dia adalah pembantu rumah kepada Aminah. Okey, itu kalau perempuan yang dengar banyak sangat nama-nama tu biasa saja. Mula-mula memang macam tu. Awal-awal semester memang begitulah. Tapi semakin kita berada semester 2, 3, 4, 5 nanti benda-benda tu dah jadi normal bagi kita. Kita dah boleh sebut nama-nama macam tu saja. Okey, jadi ini tolong diingatkan. Sebab tu kita boleh nampak gambaran Rasulullah dengan Ali tadi kan. Pasal memang dia jauh usia. Tapi kita kena ingat, Ali bukan budak-budak kecil. Sebab ketika Nabi nak berhijrah, ketika dapat wahyu umur 40 kan. Ketika hijrah umur Nabi 53. Sebab antara dapat wahyu dengan hijrah ni 13 tahun. 13 tahun dakwah di Makkah 13 tahun dakwah di Makkah. Jadi ketika hijrah umur Rasulullah 53 lebih kurang. Kalau Nabi umur 53, maka sudah tentulah Ali umur 10 campur 13 sama dengan 23. Jadi bukanlah Ali ni budak kecil. Sebab ketika dapat wahyu Rasulullah umur 40, Ali umur 10. Nabi dakwah 13 tahun di Mekah, 10 campur je 13. Dapat 23. Maknanya ketika Ali duduk di tempat tidur Nabi tu, bukanlah kita kata dia budak. Memang dah layak untuk dia memikul tanggungjawab tersebut. Lebih-lebih lagi dia memang duduk serumah dengan Nabi. Kemudian dia adalah kaum keluarga Nabi sendiri, Ahlul Bait. Sebab itu Nabi serahkan tanggungjawab kepada dia untuk memulangkan semua barang-barang yang dijaga oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah pekerjaan baginda ialah Al-Amin. Al-Amin bukan sekadar sifat Nabi, Al-Amin pekerjaan Nabi. Salah satu profession Nabi ialah menjaga barang-barang. Nabi jadi, kita panggil apa? Jadi caretaker ataupun trustee lah. Trustee. Nabi pemegang amanah. Nabi pulangkan. Tapi Nabi pulangkan melalui Ali. Kalau Nabi pulangkan sendiri, orang tahulah Nabi nak pergi hijrah. Teruslah orang tangkap Nabi kalau macam tu. Jadi Ali pulangkan. Setelah Ali pulangkan, baru Ali pergi berhijrah. Dan Ali berhijrah, katanya bersendirian. Seorang-seorang dia pergi. Jadi kalaulah Ali tu budak umur 8 tahun, mana menasabahnya? Mekah pergi Madinah tu, perjalanan 8 hari dengan unta. Seorang-seorang, cuba kita bayang, tak menasabah langsung. Jadi sebab itu kita kata Ali 23 tahun umurnya pada masa itu. Jadi setelah dia hijrah ke Madinah, lepas pada Perang Badar, baru dia kahwin dengan Fatimah. Logiklah usia tadi. Jadi kalau orang tanya kita, siapa yang ikut umur Rasulullah? Siapa yang betul-betul kita kata, kalau kita ni ikut sunnah lah, yang kahwin usia 25, Ali lah. Kita, termasuk saya pun tak ikut sunnah dalam masalah perkahwinan. Sebab kalau nak ikut sunnah, mesti kahwin 25. Saya umur 22 dah kahwin kan.
Jadi nak cerita bahawasanya tak ikut sunnah, tapi bukan itu sunnah. Sebab sunnah yang kita maksudkan hanya selepas Nabi dapat wahyu kan. Benda-benda yang berlaku sebelum Nabi dapat wahyu itu hanya sirah perjalanan hidup Nabi saja. Dia bukan sunnah lagi. Sebab sunnah ni benda yang kita kena ikut. Ya, seperti mana Nabi buat, Nabi solat, Nabi puasa, Nabi zakat, Nabi bermuamalah, itu yang kita kena ikut. Sebab kalau kita nak ikut macam Nabi sebelum daripada dapat wahyu, kalau cuti sekolah kita kena belikan beberapa ekor kambing untuk anak kita. Ya, supaya anak kita jaga kambing kan. Sebab itu kan sunnah Rasulullah, itu tak dituntut. Ya. Kerana apa? Kerana yang dianggap sebagai syariat ataupun sunnah itu selepas Nabi dapat wahyu. Ya. Itu pun peringkat awal, sebahagian daripada perbuatan Nabi ada yang telah dinasahkan. Ya. Perbuatan-perbuatan Nabi itu ada yang telah dinasah. Antaranya ialah Nabi puasa sunat 3 hari dalam setiap bulan kan. Hari putih. Ya. 13, 14, 15. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Nabi dan para sahabat puasa 3 hari sebulan. Hari putih. Tapi kemudian kewajipan untuk puasa tu tak adalah. Ya. Setelah ayat kutiba alaikumusiyam turun. Jadi dia hanya jadi sebagai perkara sunat. Ya. Sunat. Maknanya dituntut kita puasa 3 hari sebulan dalam bulan Islam. Ya. Tapi kalau tak buat, tidaklah berdosa. Kerana ia bukan wajib lagi. Ya. Kemudian solat Nabi kan. Kita kata solat 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Itu pun tak buat dah. Ya. Sebab itu, ikut pada, kita kata syariat Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan. Agama Hanif dulu. Jadi benda-benda itu ada yang perubahan. Ya. Dan solat pun kita tahu peringkat awal ketika solat difardukan, Allah tak sebut tentang rakaat solat. Masa Nabi Isra' Mi'raj, mana ada Allah kata, Muhammad, Zuhur 4 rakaat. Ya. Kemudian asar 4, ya, maghrib 3. Allah tak sebut. Allah hanya kata kewajipan 5 waktu. Detail dia nanti Jibril datang. Ya, ketika Jibril datang bertemu Rasulullah, baru Jibril bagi tahu. Sebagai contoh, masuk waktu subuh, baru Jibril datang. Jibril beritahu Muhammad, inilah ya tanda masuk waktu subuh. Ya, baru Nabi Jibril bagi tahu tentang solat. Nak baca tasyahud macam mana kan? Kemudian rukuk macam mana, sujud dan sebagainya, bacaan-bacaan tu kemudian. Ya. Dan kata Aisyah, asal-asal solat ni semuanya adalah 2 rakaat. Asalnya. Ya, Zuhur 2, asar dan sebagainya 2. Sebab itu ketika ingat lagi kisah bagaimana Allah melupakan ya, menjadikan Nabi lupa rakaat solat. Ya, sama ada solat Zuhur ataupun asar, yang setelah 2 rakaat Nabi bagi salam. Ya, kemudian Zul Yadain ya, dalam hadis itu disebut Zul Yadain tegur. Ya. Dia kata ya Rasulullah aqasarta solat. Wahai Rasulullah, adakah engkau telah memendekkan solat? Ya. Jadi Nabi pun tanya pada para sahabat, ya, betul ke tak? Barulah Abu Bakar dan Umar mengiyakan. Maknanya, ketika Nabi buat 2 rakaat, Abu Bakar dan Umar tak tegur Rasulullah. Sebab apa mereka tak tegur? Perempuan, sebab apa? Sebab asal-asalnya 2. Jadi apabila solat dah jadi 4 rakaat, ya, kemungkinan Allah dah tukar balik. Sebab wahyu masih turun. Selama mana Rasulullah masih hidup, wahyu masih turun. Maknanya ibadat tu, syariat tu boleh berubah-ubah lagi. Ya, boleh berubah-ubah. Sebab tu mereka tak tegur. Ya. Zul Yadain ini orang baru register. Ya. Jadi bila baru register, dia tengah semangat. Biasalah kan orang baru isi borang kan semangat tinggi. Ya. Baru masuk kelas apa semua semangat tinggi. Jadi dia tegur. Ya. Kemudian barulah Nabi sambung balik. Barulah jadi syariat sujud sahwi kan. Kalau tidak sebelum tu tak ada sujud sahwi. Rupanya kaedah dia begitu. Bila kita buat 2 rakaat, kita sambung saja. Tak payah ulang balik daripada mula kan. Jadi benda tu berlaku sepanjang kehidupan Nabi. Ya. Dan oleh kerana ia berlaku dalam sepanjang kehidupan Nabi, ia dicatat dalam kitab sirah, dalam kitab hadis, ya, dan seumpamanya, sehingga menjadi pelajaran kepada kita. Okey, ya. Fatimah binti Asad sudah, ya. Ini adalah isteri kepada Abu Talib. Mana mak kepada Rasulullah, mak kepada Ali, ya. Dan ada cerita-cerita yang saya baca, ya, tapi kesahihannya wallah alam, katanya Fatimah binti Asad ni memeluk Islam. Ya. Mana selepas daripada kematian Abu Talib. Ya. Tapi cerita tu tak tahulah, ya, tidak sangat popular lah, dan ia tidaklah penting sangat, ya. Dia digelar wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan seorang putera Bani Hashim. Ya. Ada nota kaki di bawah tu yang mengatakan demikian ialah Az-Zubair, ya, bin Bakar, seperti yang disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Ini salah satu daripada kitab berotoriti lah, ya. Kitab Siyar A'lamin Nubala ni memang salah satu yang berotoriti, dan juga Al-Bidayah wa Nihayah.
ya. Jadi Al-Bidayah wa Nihayah tak ada orang lain lah, ya. Itu Ibnu Katsir punya kitab. Kalimah yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar, ya, dalam kitab Al-Isabah. Ibnu Hajar yang mensyarahkan Sahih Bukhari lah, kitab Fathul Bari itu Ibnu Hajar. Dan juga Bulughul Maram kan yang kita belajar dulu di masjid, ya. Itu Bulughul Maram juga Ibnu Hajar juga. Ya, belum khatam lagi, ya. Kemudian kitab Al-Isabah. Al-Isabah ni ialah kitab cerita tentang biografi para sahabat. Kalau kita nak tahu cerita tentang siapa kita kata Az-Zubair bin Al-Awwam, kita tengok kitab Al-Isabah ni. Dia akan cerita lahir tahun bila, ya. Dia besar di mana, kemudian mak dia siapa apa semua. Itu cerita biografi para sahabat, meninggal bila. Itulah, ya, kitab Al-Isabah, kitab besar. Belum ada terjemah dalam bahasa Melayu lagi. Siyar A'lamin Nubala ni dah ada terjemah dalam bahasa Indonesia, ya, tetapi belum lengkap, ya. Itu kalau pergi ke Pustaka Indonesia ada, ya, ataupun pergi saja ke apa ni, Islamic Book Fair, ya, di apa nanti di Astora Senayan bulan 3 nanti, ya. Itu memang setiap tahun di Indonesia dia ada Islamic Book Fair, IBF dia panggil, ya. Itu kalau minat boleh pergi nantilah, ya, di Astora Senayan, ataupun dipanggil sebagai Gelora, ya, Gelora Bung Karno. Gelora itu ringkasan pada gelanggang olahraga, Gelora, ya. Dulu Astora Senayan dipanggil, ya. Itu dekat Jakarta. Itu kita boleh pergi, ya. Sebab semua publisher buku-buku Islam dia akan berkumpul di satu tempat, ya. Jadi kalau kita pergi itu senang, kita boleh beli dengan harga yang memang harga murah, bagi diskaun lagi, ya. Okey, ya. Kalau berminat boleh, ya. Pakejnya 3 hari 2 malam, ya. Sebab kalau 2 hari 1 malam kelang kabut, ya. Melainkan tuan-tuan nak naik siapa? Apa Belanda punya apa flight dia? KLM, ya. KLM tapi flight dia petang, ya. Petang sampai sana malam. Malam dah tak boleh buat apa lah. Masuk hotel aja lah. Besok baru kita boleh pergi ke situ, ya. Tapi paling kurang 2 hari baru selesai lawat semua kedai-kedai buku di situ, ya. Memang besarlah tempat dia. Jadi itu boleh merancanglah bulan 3, ya. Cuma dia bukan cuti sekolah, ya. Okey, itu kisah Jakarta lah, ya. Kemudian siapa lagi? Berapa orang saudara apa semua kita dah belajar dah, ya. Ibnu Hashim yang pertama melahirkan khalifah, kemudian setelah itu Fatimah, ya, Az-Zahra. Dia adalah wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan khalifah, ya. Jadi khalifah yang dimaksudkan di sini ialah Sayyidina Ali lah, ya, daripada keturunan Bani Hashim maksudnya, ya. Sebab Abu Bakar bukan Bani Hashim, ya. Umar bukan Bani Hashim, Osman pun bukan Bani Hashim, Ali, ya. Ali yang Bani Hashim tu. Okey. Seterusnya apa lagi? Beliau memiliki beberapa orang saudara lelaki, Talib antaranya. Talib. Sebab itulah bapa pada Sayyidina Ali dipanggil Abu Talib, ya. Kemudian Aqil, kemudian Ja'far. Jadi Ali ni nampaknya yang antara anak lelaki yang bongsu, ya. Jadi Ja'far itu kita tahu, Ja'far bin Abi Talib itu terbunuh dalam perang Mu'tah, ya. Kita dah sebut dulu, ya. Mereka semua lebih tua daripada beliau, masing-masing terpaut 10 tahun, ya. Mungkin dari segi umur ke, ya. Apa maksud dia? Adakah beza umur tu 10 ya? Wallah alam, saya tak berani nak kata, ya. Beliau memiliki 2 orang saudara perempuan, Ummu Hani' dan Jumanah, ya. Ummu Hani' ni masuk Islam, ya. Dan cerita Ummu Hani' kita dah baca dalam Ar-Rahiqul Maktum. Kisah semasa peristiwa pembukaan kota Mekah. Setelah selesai, Nabi singgah di rumah Ummu Hani' dan Nabi solat 8 rakaat. Ya, itu ada dalam Ar-Rahiqul Maktum dan ada disebut dalam kitab Bulughul Maram. Dua-dua ada. Nabi solat 8 rakaat. Jadi kata para ulama sebahagiannya 8 rakaat itu adalah 8 rakaat duha. Ya, sebab ia berlaku pada waktu duha. Tapi kata sebahagian ulama yang lain, ya, dia kata 8 rakaat itu sebagai macam solat syukur. Kerana berjayanya Mekah itu dibuka, ya, ataupun dibebaskan oleh Rasulullah daripada jahiliah. Ya. Jadi apa ni terserahlah, ya. Kita kata cuma macam biasalah, Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram menyebut, ya, yang sahih ialah 8 rakaat itu adalah duha lah, ya. Rakaat walaupun 12 rakaat pun boleh, tapi 12 rakaat tu dianggap sebagai dhaif, ya. Hadis tu dhaif. Jadi kalau kita nak buat duha ni 8 sudahlah, ya. 8 rakaat tu sudahlah. Tapi saya tak bimbang sangat tentang 8 dan 12 tu. Saya bimbangnya orang yang tak buat lah, ya. 8 ke 12 ke, ya. Itu tak bimbang sangat, ya, sebab orang tak buat, ya. Bimbang tak buat, 2 pun tak buat, ya.
Jadi beliau memiliki 2 orang saudara perempuan sudah, dan Ummu Hanik ni ada yang menyebut Ummu Hanik ni pernah nak dikahwinkan dengan Rasulullah. Tapi tak jadi, ya. Apa sebab wallah alam. Tapi Ummu Hanik memeluk Islam. Kakak pada Sayyidina Ali, ya. Jadi bukan Ummu Hani, ya, Ummu Hanik. Ya, Hanik. Yang banyak di Malaysia tu Ummu Hani, ya. Ya, ya. Jadi Ummu Ha, dia ada jadi ha alif nun hamzah. Hanik. Ada hamzah. Hanik, bukan hani, ya. Hanik, ya. Okey. Itu Ummu Hanik. Dan memang disebut, ya, riwayat tadi. Sebab yang meriwayatkannya Ummu Hanik. Jadi sudah tentulah Ummu Hanik ni muslimah, kan? Kalau tidak macam mana nak riwayat hadis? Ya. Jumanah ni kita tak biasa dengar nama dia, ya. Kedua-duanya adalah puteri Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad mak pada Sayyidina Ali, ya. Sebab apa disebut begitu? Sebab ada kemungkinan Abu Talib berkahwin dengan wanita lain. Macam Datuk Nabi Abdul Muttalib, kan? 5 isteri dia, ya. Dia kahwin dengan 5 orang. Salah seorangnya tu Fatimah binti Amru. Siapa dia Fatimah binti Amru? Bapa tadilah. Bapa Abu Talib, bapa Abdullah, bapa Umaymah, kan? Tapi Abu Lahab itu mak lain. Ya, Lubna nama mak dia, ya. Hamzah dengan Sofiyah itu mak lain pula. Itu nanti ada masa kita sebutlah, ya. Okey, ayah beliau Abu Talib, dia adalah paman kandung, ya, pak saudara kandung yang sangat menyayangi Rasulullah, ya. Nama sebenarnya ialah Abdi Manaf. Nama sebenarnya adalah Abdi Manaf. Sebab tu kalau saya, ya, yang apa kita panggil, ya, dalam kurungan tu Abi Talib bin Abdul Manaf tu bukan bin Abdul Manaf, Elias, ya. Abu Talib Elias Abdul Manaf ataupun Abdi Manaf. Itu lebih tepat, ya, sebab nama sebenarnya. Jadi nama sebenarnya ialah siapa tadi? Abdi Manaf, ya. Tetapi digelar dengan Abu Talib itu adalah kunyah dia, kan? Sebab anak sulung dia nama Talib. Sebab tu dia dipanggil Abu Talib, ya. Demikianlah disebut oleh Al-Imam Ahmad dan para ulama ahli nasab. Nasab ni keturunan lah, ya. Sebab orang Arab dia memang handal dalam bidang nasab ni. Dia tahu family tree kawan tu. Kaum Rafidah termasuk salah satu salah satu mazhab Syiah, ya, antara Syiah yang melampau lah, ya. Rafidah, ya. Jadi jangan namakan anak Rafidah lah, ya. Kat Malaysia ramai orang nama Rafidah ni, ya. Bunyi tak Rafidah lah. Ya. Jadi mengira Abu Talib ini bernama Imran. Kata dia Imran, bahawa dialah yang dimaksudkan dalam firman Allah. Ini kata orang Syiah. Pasal dia nak memuliakan keluarga Ali, maka dia sebut kisah ni. Kononnya Ali inilah Abu Talib inilah, ya, orang yang disebut sebagai keluarga Imran. Keluarga Imran, Ali Imran, surah ketiga dalam Quran tu, sebenarnya tu cerita tentang keluarga Abu Talib. Ya, itu Rafidah sebut begitu. Jadi itulah ayatnya tadi, ya. Innallah, ayat tu, ya, disebut dalam ayat 33 Ali Imran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, inna sesungguhnya Allah, ya, istafa telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga, ya. Ala ataupun alu makna keluarga, family, ya, usrah. Wa ala Imran dan juga keluarga Imran, alal alamin, ya, atas sekalian umat manusia di dalam dunia ni. Jadi Allah telah pilih, ya, Nabi Adam itu nabi, Nabi Nuh nabi, Ibrahim nabi. Tapi ada seorang yang bukan nabi, ya. Namanya Imran, dan Imran itu kata mereka ialah Abu Talib. Ini pandangan mereka lah, ya. Jadi yang kita nampak di sini, mereka tidak menukar ayat ni. Ayat ni lafaz dia sama, kan? Cuma interpretasi, tafsir dia yang mereka tukar, ya. Kemudian muka surat 416 di belakang, kaum Rafidah telah jatuh dalam kesalahan yang amat besar. Ini kata Ibnu Katsir, ya. Mereka tidak memerhatikan ayat-ayat Al-Quran lain sebelum mereka mengucapkan kedustaan tersebut, ya, dengan menafsirkan ayat sesuka hati mereka. Kerana setelah itu Allah mengatakan, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-35 pula, iz qalatim ra'atu Imran. Ketika mana, ya, isteri kepada Imran. Isteri kepada Imran adalah mak kepada Maryam, ya, yang dalam tafsir disebut sebagai Hanah, ya. Ya, nama kita panggil, nama dia ialah Hanah, ya, Hanah. Hanah tu adalah mak kepada, ya, mak kepada Maryam, isteri kepada Imran, ya. Ada yang kata Hannah, ya, Hannah, ya, nun tu syaddah, Hannah, ya.
Ha nun tak marbutah, hannah. Ya. Ha nun tak marbutah, ya, hannah. Ya, hannah. Double N lah. Ya, hannah. Jadi itu isteri kepada Imran. Maknanya bapa mak kepada Maryam lah. Ya. Dan mereka berkeluarga dengan nabi yang hidup sezaman, siapa dia? Nabi Zakaria lah. Nabi Zakaria dan isterinya, ya. Nabi Zakaria isterinya Eliasabes, ya. Eliasabes ataupun dalam bahasa Inggeris orang panggil Elizabeth. Elizabeth tu adalah isteri kepada Nabi Zakaria. Mak kepada Nabi Yahya lah. Ya, ataupun terkenal dalam Bible kita panggil John the Baptist. Ya, John kan? John the Baptist tu. Bila sebut John the Baptist merujuk pada Yahya. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke apa kita panggil, ya, Church of Annunciation dekat Nazareth, ya, di Nazareth ada satu church besar. Itu memang wajib bagi orang Kristian Katolik, ya. Katolik untuk pergi situ. Kalau Ortodok tak, ya. Katolik dia wajib pergi situ. Itu salah satu gereja paling besar lah di apa kita panggil, di Nazareth, ya, dan di Palestin pun salah satu yang paling besar. Ya, dipanggil The Church of Annunciation, kan. Yang dekat pintu dia tu, dekat pintu tu ada gambar-gambar Nabi Isa, gambar dia okeylah. Salah satu daripada gambar tu ialah gambar Nabi Yahya sedang memandikan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa, pasal Nabi Yahya tu dia punya apa kita panggil? Bapa baptis dia lah, ya. Bapa dia. Sebab orang Katolik kan macam tu kan. Jadi dia ada dua bapa kan, bapa kandung dia, biological father dia dengan godfather dia, ya, godfather, ya, yang baptizekan dia. Dan di mana dia baptize? Di Sungai Jordan. Tu semua orang tahulah, ya. Sebab tu di Nazareth tu ada satu tempat, ya, dipanggil apa kita panggil, ya, baptismal place, dia panggil baptismal place. Tempat kita tengok orang Kristian ni dia pakai jubah, ya, banyak. Kemudian dia adalah dia punya talk share dia. Talk share tu bacalah mentera-mentera, kemudian sama-sama dia berendam, ya. Berendam kemudian dia bangun. Itu memang dia ada grup, ya. Itu baptize dia lah, baptism dia. Dia panggil baptismal place kat situ, ya. Di mana? Di Sungai Jordan, dekat dengan Nazareth, ya. Kebetulan ada restoran besar situ. Biasa kalau kita pergi kita akan makan tengah hari kat situ, ya. Kita akan makan tengah hari di situ, ya. Dan hidangan dia tu adalah dia punya Saint Peter's fish, dia panggil Saint Peter's fish. Sebab Saint Peter's itulah yang bantu Nabi Isa masa menyeberang daripada Syria ke Palestin, ya. Dia akan lalu satu kawasan itu yang dipanggil Sea of Galilee tu, ya. Tu tanya Kak Ros lah, dia pernah ikut saya pergi ziarah sana, ya. Jadi dia punya tasik tu yang kita panggil Sea of Galilee, tempat di akhir zaman dalam hadis Imam Muslim, Ya'juj dan Ma'juj akan keringkan air dia. Sebab memang dia punya water level dah decreasing, keep decreasing every year, ya. Sebab tu Syekh Imran Husin yang tulis buku Jerusalem in the Quran, ya, Syekh Imran. Jadi Syekh Imran kata masa dia lancar buku tu tahun 2002, dia kata within 50 years, dalam masa 50 tahun, ya, air tu akan kering. Dia cakap tu tahun 2002. Ni dah 2014 dah, ya. Jadi maknanya ada dalam 38 tahun lagi, ya. Tetapi kalau Allah nak banjirkan semula tempat tu, itu bukan urusan kita lah, ya. Tapi kalau ikut pada dia ikut track record dia, ikut dia punya apa kita panggil, dia punya trend dia dalam masa 50 tahun. Maknanya ada 38 tahun daripada sekarang. So jangan happy-happy sangatlah, ya. Sebab itu apa dia? Sebab itu adalah tanda kiamat besar. Salah satu tanda kiamat besar ialah apabila Ya'juj dan Ma'juj keluar, dia keringkan Sea of Galilee tu. Sea of Galilee tu di Nazareth, ya. Itu dalam apa kita panggil lawatan kita tu, kita pergilah ke tempat tu, ya. Tapi di pintu tu, di Church of Annunciation tu, memang ada gambar John the Baptist, ya, dengan Nabi Isa. Dan juga gambar siapa tadi? Mak Nabi Isa, Maryam, dan Nabi Isa, dan juga seorang lagi ialah siapa dia? Nama dia ialah Joseph the Carpenter, ya. Joseph the Carpenter tu ialah Yusuf An-Najjar. Itu memang cerita, memang sejarah Nabi Isa dan Maryam tu memang, ya, kalau dulu sekolah gereja mungkin tahulah, ya. Siapa sekolah konvent, siapa sekolah apa dulu? Ada cerita? Tak ingat? Tak ada cerita John the Carpenter. Joseph the Carpenter.
Kalau tengok cerita-cerita Kristian, biblical literature memang ada. Sebab Joseph the Carpenter itulah yang menjaga Nabi Isa dan juga Maryam. Sampailah dia dibawa ke Mesir. Ya. Sebab cerita-cerita Bible ni sebahagiannya memang sama dengan cerita-cerita dalam agama kita. Ya. Dia sebenarnya sama. Cuma dia ada tukar tambah. Ya, dia tukar tambah sana sikit, sini sikit. Ya. Secara umum macam itulah ya, kisah dia. Tapi saya menganggap benda-benda tu sebagai nilai tambah lah. Ya. Untuk kita tahu lebih detail. Sebab Quran tak cerita detail. Ya. Quran cerita benda yang signifikan saja. Tetapi benda-benda ni kita boleh dapat daripada tadilah. Ya. Sebahagian ulama tafsir pun masukkan. Macam Ibn Katsir je lah. Ya. Sebahagian dia masukkan cerita-cerita macam ni. Nama, macam selalu orang tanya kan. Ashabul Kahfi 7 orang tu, siapa nama dia? Itu kalau kita tak tahu nama pun tak menjejaskan akidah kan. Tapi kalau lah ulama sebut nama, ada nama kita pakai je lah. Ya. Kita tahu, paling kurang kita tahu nama-nama dia. Sudahlah. Ya. Kemudian 12 Hawariun tu, siapa pula nama dia? Yang sama-sama last supper tu kan, the last supper dengan Nabi Isa ya. Sebab Ibnu Katsir, tapi Ibnu Katsir kita kena ingat, Ibnu Katsir dia asal Al-Bidayah wa Nihayah ni ialah History of Tabari. Asalnya kitab History of Tabari ya. History of Tabari itu terlalu besar sangat. Jadi Ibnu Katsir dia ringkaskan jadi Al-Bidayah wa Nihayah. Tetapi Ibnu Katsir seperti mana dalam tafsir Ibnu Katsir, dia bawa juga riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak bertentangan ya dengan Al-Quran. Sebab itu metodologi Ibnu Katsir. Cuma oleh kerana orang sekarang ni kita dah very concern dengan benda-benda ni, very sensitif ya dengan Israiliyat, maka datang Syekh Mubarak Furi, dia ringkaskan lagi. Dia buang Israiliyat tu. Itu yang jadi Al-Misbah Al-Munir saya sebut tadi. Ya. Jadi oleh kerana tu kalau kita nak beli kita panggil ya macam ni kan, Al-Bidayah wa Nihayah, kalau saya ni yang ni lah, sebab yang ni telah diedit lagi ni. Ini yang kata diedit oleh siapa tadi ya, doktor apa nama dia, Muhammad mana ke namanya, Muhammad Syami Dr. Muhammad Syami ke siapa, Muhammad Syami lah, Dr. Muhammad bin Syamli ya. Penyusun, kalau tuan-tuan tengok depan tu ada Dr. Muhammad bin Syamli, dia yang susun balik dan dia yang buang-buang juga sebahagian. Sebab tu kita tengok buku ni organized ya, very organized. Pasal yang dibuat oleh Ibnu Katsir itu telah disusun balik ya. Dia reorganize benda ni. Saya terbaca dalam tu tentang Nabi Al-Bidayah wa Nihayah tu, yang 14 jilid tu. Yalah yang dia bahasa punya itulah. Cerita sampai hidung Nabi tu panjang mana apa semua tu pun cerita. Sebahagianlah ya. Saya tersentuh di situ juga ya. Sebab cucu saya kan Daniel, cerita lah, saya baca lah, saya tahu. Tapi macam tadilah ya. Ibnu Katsir dia ada pendekatan dia. Sebab Ibnu Katsir pun ulama hadis ya. Dia ulama hadis, ulama sirah. Jadi dia pilih-pilih. Dia itu pun dia dah tapis habis dah tu. Ya. Cuma yang dia ambil Israiliyat tadi yang tidak bertentangan dengan Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Kalau hadis Nabi ada cerita lain, dia akan buang. Jadi oleh kerana hadis tak cerita, itu yang dia masukkan juga sedikit sebanyak ya. Okey, kemudian kita dah sebut tadi iz qalat imra'atu Imran, ketika mana isteri kepada Imran. Dalam Quran kalau kita jumpa perkataan imra'ah tu makna isteri, bukan perempuan simpanan ya. Sebab kalau nak terjemah bahasa Melayu, ketika ya perempuan Imran, perempuan tu boleh jadi dia punya mistress, tapi bukan ya. Sebab imra'ah dalam bahasa Arab dalam Quran merujuk pada makna isteri. Termasuklah isteri Abu Lahab, wa imra'atuhu ya hammalatal hatab, dan isteri istrinya yang kerjanya ialah mengangkat kayu api ya. Itu juga imra'ah. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjawab, dia kata kalaulah perkahwinan antara Abu Lahab dan Ummu Jamil itu pun dianggap sah, ini kan pula perkahwinan Abdullah dan Aminah ya. Pasal orang tuduh Nabi ni anak luar nikah ya. Perempuan mungkin tak perasan ya, tapi saya sangat terasa sebab kebanyakan benda ni ada dalam jurnal-jurnal antarabangsa. Ya, dan sebahagian kerja saya lah baca jurnal-jurnal ni. Ya, jurnal-jurnal ni banyak ditulis oleh orang putih, ya, orang Jerman. Ya. Itu saya belum baca dalam bahasa Jerman lagi sebab tak pandai bahasa Jerman. Ya. Sebab yang banyak tulis ialah dalam Jerman. Sebab tu kita tengok orientalis, sebahagian besar orientalis ni orang Jerman. Dan mereka boleh masuk bahasa Arab dengan baik, tapi dia tak tulis dalam bahasa Arab. Dia tulis dalam bahasa Jerman, ya. Farisno Singaporean. Dia Malaysian ke Singaporean? Malaysian. Tapi sekarang base dekat Singapura kan? National apa? Nanyang University ya. Nanyang University. Dulu dia base dekat Leiden kan? Leiden kan? Di Belanda.
Tapi ialah nak marah sangat dia pun tak boleh juga sebab dia tak ada akses pada bahasa Arab. Dia tak boleh bahasa Arab. Jadi buku yang dia baca tu semua ya. Saya tak pasti sama dia boleh bahasa Jerman atau tidak lah. Ya. Tapi macam tadilah sebab dia punya akses kepada bahasa Arab tu tak ada. Dia tak boleh baca kitab Arab. Jadi oleh kerana tu dia menganggap Nabi memiliki concubine kan. Concubine tu ialah orang Melayu panggil gundik. Tapi bukan gundik. Maria Kiptiah bukan gundik. Ya. Maria Kiptiah bukan gundik. Benda-benda ni dalam jenam termasuk banyak, ya. Dan yang selalu susah dan yang selalu sakit hati dan juga apa kita panggil saya lah, ya. Saya sebab saya yang baca. Saya yang baca benda-benda tu. Jadi bila apa kita panggil sebahagian yang boleh kita jawablah, ya. Sebahagian yang tak boleh jawablah, ya. Jadi ada jugalah saya jawab satu dua, ya, tapi tak banyaklah. Tapi ada masuk, ya, dalam apa kita panggil dalam buku dalam apa tu ada, ya. Saya tulis juga tapi itu bukan untuk tatapan umum lah, ya. Itu kebanyakannya jenis-jenis akademik yang saya tulis jugalah, ya. Cuma secara khusus itu belum jawab tentang concubine tu, tak pernah jawab lagi lah, ya. Cuma macam sekarang lah, ya. Saya ingat Farisno pun dah mungkin makin lebih matang lah kot, ya. Masa ditulis tu mungkin lagi, ya, masa muda-muda lagi kot, ya. Mungkin 10 years ago, jadi tak belum lagi terdedah dengan benda-benda lain kan. Tapi bila dia dah datang sini ni, dia banyak interaksi dengan ulama-ulama Indonesia, ya, dengan tokoh-tokoh akademik Malaysia. Mungkin kita harap dia jauh lebih menyedari benda ni lah, ya, mudah-mudahan begitu. Okey, ya, itu cerita dia. Jadi macam itulah, ya. Jadi kadang-kadang derita tu saya sebut jugalah pada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Penderitaan saya tu bila membaca buku-buku benda tadi tu, saya cerita jugalah, ya. Sebagai sharing saja, ya. Saya tahu perempuan pun tak boleh buat apa-apa kan. Tapi macam tadilah, ya, masalah ni bila kita cerita ke orang sebahagiannya telah selesai lah, ya. Lega sikit. Selalu saya cerita kat isteri saya je lah, ya. Saya ada baca buku ni, saya kata kan. Dia dengar sampai tertidur lah kan, ya. Saya dah ingat dia dengar lagi, rupanya tidur dah. Ya. Okey, tak apalah, ya. Jadi kalau perempuan sudi jadi anak murid saya, ya, student saya, boleh menanggung derita yang samalah, ya. Jadi boleh panggil teman sependeritaan, ya. Jadi ini cerita-cerita ya, kebanyakan dalam Bible. Saya pun apabila kaji cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Isa memang kena baca bahan-bahan biblical ni. Ya, terpaksa baca, ya. Dan bila saya pergi ke Nazareth, ya, pergi ke Masjid Aqsa, ya, bila saya pergi kedai-kedai buku dia memang banyak benda-benda baru yang saya dapat. Jadi saya kena buat comparison and contrast lah, saya bandingkan, ya. Dan sebahagian tu alhamdulillah, ya, semakin jelas bagi kita, ya. Okey, itu yang boleh saya kongsi sedikitlah, ya. Jadi ini cerita mak kepada Maryam yang inni nazartu laka ma fi batni muharraran, ya. Ini ayat ni popular. Biasanya kalau cerita merdeka, inilah satu-satu ayat yang cerita tentang kemerdekaan dalam Quran. Perkataannya ialah muharraran. Muharrar, ya, muharrar. Muharrar tu makna yang merdeka. Ya, muharrar tu yang merdeka. Iz qalat imra'atu, ketika mana, ya, isteri kepada Imran berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, nazartu, aku telah bernazar, laka untuk engkau, yakni Allah, ma, apa yang fi batni, apa yang berada dalam perut aku. Maknanya anak dia lah, anak dia, ya, dalam kandungan. Maknanya Hannah ni, dia kata pada Allah, ya Allah, kalaulah, sebab dia tak tahu anak dia tu lelaki ke perempuan, dia ingat anak dia, sebab tu dia kata muharraran. Kalau dia tahu anak tu perempuan, mesti dia kata muharraratan, ya. Pasal dia tak tahu, ya, dia ingatkan anak tu lelaki, dan dia nazar anak ni akan jadi apa kita panggil, akan khidmat, ya, akan bagi servis kepada Masjid Aqsa, ya. Dan tempat dia beribadah ialah Masjid Aqsa. Sama ada Imran, sama ada Hannah, sama ada Nabi Zakaria, semua mereka itu beribadah di Al-Masjidil Aqsa, bukan di gereja, ya. Dia bukan gereja, itulah tempat mereka beribadah. Tapi sudah tentulah mengikut agama Nabi Musa AS, ya. Sebab walaupun Nabi Musa telah wafat, tetapi syariat Nabi Musa yang mereka pakai, ya. Bani Israel semua pakai syariat Nabi Musa. Okey, ada orang tanya, orang kata, Ustaz, bukankah selepas Nabi Musa, ya, Allah turunkan kitab Zabur kan kepada Nabi Daud, ya. Kita nak kena ingat, kitab Zabur bukan book of law.
Dia bukan buku sejarah, dia bukan buku apa? Dia bukan buku undang-undang. Dia hanyalah zikir, kitab zikir. Ya. Dia bukan pamflet tu Nabi Ibrahim. Ya. Dia adalah kitab zikir. Ya, kita tak tahulah macam mana kandungan dia, ya. Adakah macam Bazanji ke apa, Allah alam, kita tak tahulah. Tapi maksudnya dia bukan kitab undang-undang. Meaning that kitab undang-undang masih lagi Taurat. Masih Taurat. Sampailah maknanya daripada Nabi Musa tu sampai bawah-bawah, ya. Harun, Musa, Zulkifli, ya. Kemudian Ilyasa, ya. Kemudian apa lagi? Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, tu berapa banyak tu, ya. Bila sampai Nabi Isa, barulah Taurat itu apa kita panggil? Mansuh, ya, abrogated, ya, abrogated. Jadi abrogated tu sebab apa? Sebab datangnya kitab Injil. Sebab itu padri-padri ataupun tokoh-tokoh ulama Yahudi dia marah dengan Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa membawa ajaran baru. Memang betul. Ya, sama macam Rasulullah nanti kan di Mekah nanti, ya. Sebab orang kata dia bawa agama baru. Dan mereka menganggap Nabi Isa adalah Yahudi sesat. Ya, Yahudi murtad dipanggil, ya. Sebab Nabi Isa dengan nabi-nabi yang terdahulu dari segi keturunan mereka adalah Bani Israel. Dia datang daripada kabilah yang sama, maksudnya daripada kaum yang sama, Bani Israel. Ya. Jadi sebab itulah ajaran Nabi Isa itu ditolak. Ya. Jadi maknanya orang Yahudi tak beriman dengan dua lah, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Kristian pula beriman dengan Isa, tidak beriman dengan Muhammad. Ya. Okey, itu dia punya cerita dia. Jadi apabila dia dah bernazar, ya, maka bila lahir anak tu perempuan, dia terpaksa bagi jugalah, ya. Allah menyebutkan kelahiran Maryam binti Imran, begitulah zahirnya, ya. Jadi maknanya cerita Rafidah Syiah ni tak betul lah, ya. Dia sengaja memutabelitkan, dia twist mana-mana ayat, ya, yang dia rasa boleh dia twist untuk menunjukkan keluarga Abu Talib ni memang mulia. Sebab tu orang yang paling marah kalau kita kata Abu Talib tu penyembah berhala ialah orang Syiah paling marah. Kita pun marah juga. Ya, tetapi orang Syiah lagi marah. Ya. Abu Talib sangat menyayangi Rasulullah, namun dia tidak beriman kepada beliau. Ya, ini sebenarnya kita tidak tahu. Sebab dia tidak bersyahadah itu saja. Kan? Bila Nabi suruh dia syahadah masa dia nak meninggal, kan? Abu Talib tak bersyahadah. Tapi apa dalam hati dia itu bukan urusan kita. Itu dia dengan Allah lah. Sebab itu dia memang masuk neraka, tetapi dia dihukum dengan hukuman yang paling ringan. Apa hukuman dia? Dia pakaikan terompah, ya. Itu dalam Sahih Bukhari. Dan disebut oleh Syekh Mubarak Furi dalam dalam Ar-Rahiqul Maktum. Jadi puan-puan buku tadi tu jangan buanglah, ya. Baca balik sekali-sekali, kita tengok balik buku tu. Ya. Ada simpan, ya. Jangan apalah, ya. Jangan jangan jual pada junior lah, ya. Sebab kalau teruk pecah. Dah pecah-pecah, ya. Yalah. Lepas tu bila susah nak tidur baca buku tu, ya. Terlelap buku duduk kat dada, ya. Mimpi-mimpi buku tu, ya. Jadi Abu Talib kita tak tahu, ya, cerita dia. Tapi yang pasti kalau orang kata Abu Talib masuk neraka memang betul. Dalam Sahih Bukhari ada sebut. Tapi Nabi dan Allah tak kata dia khalidina fiha abada, ya. Kita tak tahu. Itu Allah yang akan buat keputusan, itu bukan kerja kita. Bahkan ia mati di atas kekufuran seperti yang telah diriwayatkan, ya. Cuma dia mati tanpa bersyahadah tu saya setujulah. Kalau dia mati di atas kekufuran itu ingat mungkin agak berat sikitlah, ya, kita nak kata. Dalam Sahih Bukhari memang ada sebut, tetapi tak ada sebut kekufuran, ya. Dia tanpa bersyahadah tu saya ingat itu lebih tepat lagi lah. Tak apalah, itu cerita Abu Talib. Ali bin Abi Talib termasuk salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Ni semua kita tahu. Ada 10, kan. Jadi dia nombor 4. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali nombor 4. Kemudian baki dia 6 tu kita dah tahulah, ya. Dan salah seorang daripada 6 orang ahli syura, ya. Ahli syura ni maksudnya yang dipilih untuk menggantikan Umar nanti. Ya, kita dah baca dah. Bila Umar kena tikam, kan Umar belum wafat, kan. Jadi Umar kan dah pilih ahli syura. Ada 6, ya. Dia punya majlis tertinggi dia ada 6 orang. Osman, Ali, ya, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, dan juga Talhah ada 6. Daripada 6 ni semua menarik diri, kan? Semua menarik diri. Seorang saja yang memilih dirinya sebagai apa kita panggil pengarah SPR, ya. Pengarah SPR ialah Abdurrahman bin Auf, ya. Cerita tu semua kita boleh sebut, ya. Sebab dia yang
buat survey nanti, ya. Dia yang handle survey tu, dia yang pergi tanya orang Madinah, ya. Kamu suka siapa? Ali ke Osman? Kalau kamu suka Ali sebab apa? Kalau kamu suka Osman sebab apa? Mana dia buat survey. Ya, dia buat questionnaire dan dia buat survey, ya, tinjauan. Daripada hasil itulah nanti baru dia apa kan? Dia pilih, ya, siapa yang lebih disukai oleh orang Mekah, oleh orang Madinah, ya. Jadi sudah tentu, ya, kita kata pemilihannya lebih kurang sama. Sebahagian besar pilih Ali dan sebahagian besar pilih Osman. Sebab dua-duanya hebat, ya. Tetapi Osman memiliki kelebihan sebab Osman orang kaya. Ya. Jadi bila dia orang kaya, dia zuhud juga, tapi zuhud orang kaya lah, zuhud jutawan. Ya. Sedangkan Ali memang orang miskin. Ya. Dan mereka sudah 10 tahun, ya, kita kata berada di bawah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan zuhud. Jadi kalau Ali naik lagi, memang puasa sunat Isnin Khamis lagi lah kita nampaknya, ya. Pasal memang Ali dengan Umar memang dia punya hobi dia ialah berpuasa pada hari yang panas. Berpuasa, pakaian tampal-tampal, ya. Bukan fashion, ya. Kalau kita mungkin fashion lah, ya. Itu bukan fashion yang trending pada masa itu, bukan, ya. Tapi dia memang, sebab dalam riwayat sebut, ya, Anas ke siapa dia kata, ketika aku melihat Umar berada di atas mimbar, aku boleh kira ada 16 dia punya tampung. Ada 16 tampung, ya. Jadi maksudnya kalau Ali naik, macam tu lagi lah kehidupan masyarakat, ya. Tapi kalau Osman, Osman lega sikit sebab dia orang korporat. Ya. Dia apa kita panggil? Apa ni? Board of director beberapa syarikat kan, ya. Jadi kalau dia naik memang happy lah sikit, ya. Orang Mekah, orang Madinah happy sikit, ya. Sebab Osman memang dia macam tu, ya. Dia orang kaya. Jadi senanglah sikit, ya, majlis-majlis apa semua sebagainya itu tak payah pakai allowance kerajaan lah, ya, pasal dia ada duit, ya. Tapi dalam apa kita panggil, dalam pemilihan tu memang orang tahu Ali memang ada kelebihan, tapi nak buat macam mana, ya. Tapi Allah takdirkan Ali yang akan gantikan Sayyidina Osman, ya. Jadi Ali salah seorang daripada 6 tadi. Beliau termasuk sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan ridha kepadanya memanglah, ya. Beliau adalah khalifah ar-Rasyidin yang keempat. Sifat fizikal Ali kalau kita boleh sebut sikit, ya. Beliau memiliki kulit berwarna sawo matang, ya. Maknanya dia bukan putih lah, ya, dia tak putih. Bola mata beliau besar, ya. Dan berwarna kemerah-merahan, macam mana tu, ya. Berperut besar, ya, dalam golongan boroi, ya. Itu saya tambah, ya. Dan berkepala botak. Kepala botak ni sebenarnya termasuk Umar pun kepala botak, ya. Memang ada cerita orang nampak macam cahaya, ya. Maksudnya bersinar dia botak, ya. Jadi berperawakan rendah dan berjanggut lebat, ya. Jadi dia tidak tinggi sangat Ali ni. Dada dan kedua pundak beliau padat dan putih. Beliau memiliki bulu dada dan bahu yang lebat, ya. Berwajah tampan dan memiliki gigi yang bagus. Ringan langkah saat berjalan, ya. Jadi itu secara mudah kita kata physically Ali itu macam tu, ya. Keislaman Ali dan peran beliau sebelum diangkat menjadi khalifah. Peran tu peranan, ya. Ali bin Abi Thalib masuk Islam ketika beliau berusia 7 tahun. Ya. Jadi yang ni macam biasalah, ya. Tadi kita sebut 10 kan, ya. Ketika Nabi dapat wahyu umur 10. Jadi umur-umur ni macam biasalah, ya. Sebab itu Imam Al-Bukhari pun dalam riwayat-riwayat kadang-kadang ada yang bertentangan, ya. Hadisnya sahih, tetapi dia dari segi numbering ni memang biasalah, ya. Jadi tak apalah, itu sekitar tu kita kata. Kalau kita pegang pun ada yang mengatakan 8 tahun. Ada pula yang mengatakan 10. Jadi kalau saya setuju 10 lah, ya. Sebab ada 3 pilihan, ya. Sebab apa benda-benda ni boleh berlaku? Pasal apa ada yang kata ni, ada yang kata tu, sebab apa? Apa sebab? Sebab birth certificate tak ada zaman tu. Itu jawapan dia, ya. Maksudnya documentation tu tak ada masa dulu. Sebab orang Arab, budaya mereka ialah menghafal kan. Mereka menghafal, ya. Bukan makna mereka tak pandai baca dan menulis. Bagi mereka, orang yang boleh membaca dan menulis, akalnya lemah, ya. Kekuatan ingatannya lemah. Sebab tu orang dulu kalau nak cari menantu, dia cari menantu yang tak pandai membaca dan menulis. Maknanya dia punya ingatan kuat, ya. Ingatan dia kuat, ya. Sebab itu tokoh-tokoh syair Arab, ya, mereka kalau ada orang tahu mereka boleh membaca dan menulis, dia minta orang yang rahsia, jangan bagi tahu pada orang lain. Sebab dia punya rating nanti, rating dia akan jatuh, ya. Sebab mereka tidak perlu baca dan menulis.
Ya, sebab ingatan dia kuat. Ya, memang orang Arab ni. Sebab itulah kalau Quran diturunkan, hadis kepada orang Arab memang menasabah. Memang nasabah kan? Sebab mereka kuat apa ni ingatan. Ya. Kalau pada orang Melayu lah memang confirm lah kita kata. Ya. Jadi cerita-cerita tu tak tahu berapa versi ada orang Melayu nanti, ya. Pasal tu Allah pilih orang Arab, ya. Yang kedua ingatan kuat ni orang India, India memang kuat juga ingatan, ya. Memang kekuatan ingatan dia. Tokoh-tokoh hebat macam Syekh Mubarak Furi lah. Ya, Syekh Mubarak Furi tu Ar-Rahiqul Maktum kan. Dia yang apa kita panggil banyak yang buat editing pasal hafalannya kuat. Orang India, ya. Walaupun dia bahasanya bahasa Urdu, tetapi bahasa Arabnya pun hebat, ya. Dikatakan ya. Yang mana? Al-Misbah Al-Munir. Jadi apa kita panggil? Yang kalau saya tengok Imam Syafi'i ke pustaka apa yang terbit yang warna hijau kuning tu kan? Ada 9 tu 10 jilid tu. Ya, dah ada terjemah dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau apa ni Abu Talib tadi, Ali bin Abi Talib, ya. Jadi umur kita dah tahu, ya. Jadi orang pertama masuk Islam, ya, orang lelaki pertama. Sebab yang pertama masuk Islam ialah Khadijah. Yang lelaki tu dialah, ya, sebelum Abu Bakar. Sebab apa Ali lebih dulu masuk Islam? Sebab Ali duduk serumah dengan Rasulullah. Dah tentulah Ali masuk dulu, ya. Kemudian baru Zaid kan, Zaid bin Harisah, ya, adalah budak yang pertama kali masuk Islam. Okey, dia sebenarnya dulu asalnya memang dia orang merdeka. Tapi Zaid ni dicolik, ya, kemudian dijual di pasar hamba sehingga akhirnya dibeli oleh anak buah kepada Khadijah, ya. Hakim bin Hizam nama dia. Hakim dia belinya Zaid ni, dia bagi pada Khadijah. Bila Khadijah kahwin dengan Rasulullah, Khadijah hadiahkan ke Nabi. Kemudian Nabi bebaskan dia. Jadi maknanya dia bukan hamba lagi. Ya, tetapi orang akan kata dia bekas hamba. Ya. Sebab tu bila Nabi kahwinkan Zaid dengan si siapa tadi? Zainab binti Jahash, ya. Zainab binti Jahash itulah anak mak saudara Nabi yang Umaymah tadi tu. Yang saya sebut tadi kan? Abu Talib, Umaymah dan juga Abdullah kan? Umaymah tu kakak pada Abdullah. Jadi Zainab binti Jahash ni anak pada Umaymah, maknanya sepupu Nabi. Sebab tu bila Nabi datang meminang dia ingat Nabi meminang untuk diri Nabi. Rupa-rupanya bukan, ya. Jadi itu yang akhirnya kita kata jadilah konflik tadi, ya. Konflik rumah tangga lah, ya. Sebab berbeza darjat tadi, ya. Sehingga akhirnya bercerai. Nak jadi hukum jugalah, ya, bahawasanya bekas isteri anak angkat boleh dikahwini oleh ayah angkat, tak ada masalah. Jadi hukum, ya. Kemudian Abu Bakar lelaki merdeka pertama. Ali bin Abi Talib memeluk Islam dalam usia muda disebabkan ia berada di bawah tanggungan. Memanglah, ya, duduk serumah. Jadi ini orang Syiah selalu salah lah, ya. Dia kata apa kita panggil sepatutnya Jibril datang bawa wahyu bertemu dengan Ali, bukannya Muhammad, dia kata, ya. Itu salah alamat. Tak, memang, ya, memang kelang kabut dia punya. Tapi kita boleh jawab. Kita kata salah alamat macam mana? Ya, masa Jibril datang tu Ali duduk serumah dengan, ya, dengan Nabi. Jadi salah alamat macam mana, ya? Tak salah alamat yang sama. Ya. Tapi orang percaya, ya. Orang Syiah dia percaya, ya. Jadi yakni pada saat penduduk Mekah sikit, ya, tertimpa apa kita panggil, ya, paceklik ni ialah apa ni, kemarau, ya, kemarau. Waktu kemarau dan juga kelaparan, betul lah, ya. Jadi Rasulullah mengambilnya daripada ayahnya Ali bin Abi Talib, kecil hidup bersama Rasulullah, dan ketika Allah mengutuskan baginda menjadi Rasul, Khadijah serta ahli bait beliau termasuk di dalamnya Ali bin Abi Talib segera memeluk Islam. Semua masuk Islam sebab mereka duduk serumah, rumah Khadijah. Adapun keislaman yang bermanfaat dan menyebar manfaatnya sudah tentulah Abu Bakar lah, sebab Abu Bakar kan lebih tua kan, dia orang meniaga. Jadi dialah yang banyak manfaatnya. Ali kan budak lagi pada masa itu. Diriwayatkan dari Ali bahawa dia berkata, aku adalah orang pertama masuk Islam, mana orang lelaki. Ya, itu sanad yang tidak sahih. Telah diriwayatkan juga hadis-hadis yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir pun penulis kitab sirah juga. Ya, tapi belum ada terjemahan bahasa Melayu lagi. Namun kebanyakan dari hadis itu adalah mungkar dan tidak sahih, ya. Sebab Ibnu Asakir ni dia hidup kemudian lagi, ya. Jadi penulisan kitab dia tu ada campur aduk, ada yang sahih, ada hasan, ada juga yang dhaif, ya, ada yang mungkar pun ada. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu kena berhentilah, ya. Okey, kat situ.
Jadi tandakan surat 417. Kalau ada soalan silakan. Ada apa-apa? Ada pandangan-pandangan ke? Tapi sejarah tu macam itulah ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa sebab, pihak musuh dia akan selewengkan. Dia akan twist. Macam tadi kan dia kata ayat ni ya. Ini dia kata Imran ni adalah Abu Talib, dia kata ya. Imran ni bukannya ni ya. Kita yang tak baca tafsir, betul juga kita kata ya. Jadi oleh kerana itu maka kena berhati-hati. Ya, dan kita jawab dengan fakta. Sebab para ulama, tak ada para ulama yang pernah menyebut dalam kitab tafsir bahawasanya Imran tu adalah Abu Talib, tak pernah. Ya, itu versi Syiah saja. Dia masalah tadilah taksub guru satu. Kedua tidak membuka apa kita panggil rujukan tadilah. Macam kita kan bebas membuat rujukan. Ya. Sebab itu masa Iran mula-mula dulu dia menang kan masa Ayatollah Khomeini ya. Tahun berapa tu? 1979 ya. Masa menang revolusi tu memang dia jemput semua NGO Islam untuk datang ziarah ke Iran ya. Pergi tengok sampai ke Qom tu. Qom tu adalah pusat ilmu pengetahuan dia lah. Kalau macam Mesir tu maknanya Kairo Al-Azhar lah ya. Kalau Saudi tu mungkin Mekah dan Mekah Ummul Qura dan juga apa ni Madinah. Jadi dia bawa ya dan dia bagi scholarship ya. Sebab tu banyak anak-anak apa ni orang Malaysia ni yang pergi belajar di sana. Dia bagi full scholarship. Ya, di Iran. Dan mereka lah yang balik sebahagiannya mengajar di sekolah-sekolah ni. Sekolah swasta banyak, sekolah swasta dan juga sekolah-sekolah dah jadi orang besar. Dan mereka lah yang memasukkan Syiah tu ke dalam masyarakat. Ya. Sebab kita pun tak boleh nak salahkan dia pasal dia belajar di sana. Dia belajar di sana ya. Dia besar tu dengan maklumat yang macam tu. Jadi bila dia balik dia akan bawa lah dan dia terhutang budi. Pasal orang tu yang sponsor dia. Ya. Macam kita lah ya. Belajar di US, universiti bagi kita scholarship. Kalau orang hentam-hentam US kuat-kuat sangat pun kita terasa juga ya. Sebab itulah universiti yang sponsor aku belajar dulu kita kata ya. Jadi sikit sebanyak tu ada kesan dia. Ada kesan ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa-apa? Tak ada ya? Ya. Okey ya. Okey, wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.